dijemput duduk. Dilalukan juga warga JAKIM yang berada di dalam dewan ini untuk sama-sama mengambil tempat bagi kita mulakan program ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat petang, salam keluarga Malaysia. Yang berhormat Senator Tuan Haji Idris bin Haji Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Yang berhormat Datuk Haji Ahmad Marzuk bin Syari, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Yang berbahagia Datuk Abdul Aziz bin Jusoh, Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Yang berusaha Puan Hajah Hakimah binti Muhammad Yusof, Timbalan Ketua Pengarah Dasar. Yang berbahagia Datuk Dr. Sirajuddin bin Suhaimi, Timbalan Ketua Pengarah Operasi, pengarah-pengarah bahagian, para asatizah dan para pendakwah selebriti tanah air, rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, di hari yang penuh berbahagia, tanggal 28 Oktober 2021 Masihi, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat bersama-sama berada di Dewan Datuk Muhammad Syahir Institut Latihan Islam Malaysia ILIM bersempena dengan Multaqa Da'i yang berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama bersama para asatizah dan para pendakwah selebriti tanah air. Untuk makluman, saya Yus Amri Muhammad Yusof, penyampai Radio JAKIM Salam FM, akan mengemudi sepanjang majlis ini. Hadirin sekalian, bagi memohon keberkatan program kita pada petang ini, dengan hormatnya majlis menjemput Ustaz Nur Zaidan bin Hamad, penolong pengarah kanan Unit Komunikasi Korporat JAKIM, untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada Nabi junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda. Ya Allahu ya Zal Jalali wal Ikram. Pada petang yang penuh barakah ini, sempena program Multaqa Da'i bersama Yang Berhormat Senator Menteri Agama, anjuran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Senator Tuan Haji Idris bin Haji Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, kami menadah tangan dan bersyukur kehadratmu atas kurniaanmu yang telah memudahkan urusan kami dalam menganjurkan program yang penuh bermakna ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami bersyukur atas nikmat limpah kurnia yang tidak terhingga ke atas kami, sehingga kami dapat meneruskan kehidupan serta dapat melaksanakan tugas-tugas kami di muka bumi ini dengan lancar dan sempurna. Kami memohon kepadamu jua agar program ini engkau redai dan engkau berkati. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa ziyadata fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahu ya Hayyu ya Qayyum. Kepadamu jua ya Allah kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan buat kami, ahli keluarga kami dan umat seluruhnya, agar dapat dihindari dari segala musibah, bencana, wabak penyakit yang berbahaya serta azab siksa. Ya Allahu ya Rahman ya Rahim, Engkau eratkanlah tali persaudaraan antara kami dan rahmatilah hidup kami dunia dan akhirat. Sesungguhnya nilai persaudaraan Ansar dan Muhajirin telah menjadi sumber inspirasi kami dalam meneruskan agenda pembangunan ummah dan negara yang tercinta ini.
اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام والسيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Nur Zaidan di atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Sidang hadirin sekalian, Multaqa Da'i yang diadakan pada hari ini merupakan platform bagi mendengar dan mendapatkan input-input terkini daripada Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Selain itu, program ini juga merupakan saluran bagi menyampaikan mesej harmoni kerajaan melalui Yang Berhormat Menteri yang dilihat sentiasa cakna terhadap imej golongan agamawan, khususnya pendakwah selebriti tanah air. Seterusnya, ia juga adalah medan bagi mendengar pandangan para pendakwah bagi memantapkan pembangunan Islam di Malaysia. Hadirin sekalian, kita teruskan ke agenda utama majlis pada hari ini. Sukacita dipersilakan Yang Berhormat Senator Tuan Haji Idris bin Haji Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, untuk menyampaikan ucapannya. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Surah Taubah ayat 122. Tidaklah semua yang pergi untuk dari kalangan kamu itu pergi berjuang. Kerana mesti ada dari kalangan sebahagian daripada mereka untuk tafaqquh fid din, yakni mendalami hal-hal ilmu agama, supaya mereka dapat memberikan inzar kepada kaumnya apabila mereka kembali kepada kaum mereka. Mudah-mudahan mereka mendapat peringatan daripada mereka. Yang saya kasihi Al-Fadil Saudara Pengerusi Majlis, Yang Berhormat Datuk Ahmad Marzuq bin Syari selaku Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, yang berbahagia Datuk Abdul Aziz Jusoh, Ketua Pengarah JAKIM, Timbalan-timbalan Ketua Pengarah JAKIM, pengarah-pengarah bahagian JAKIM, Ashabul Fadilah, tuan-tuan dan puan-puan para pendakwah yang saya hormati sekalian. Syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ini saya beruntung dapat bertemu dengan selebriti
da'i dan duat yang terlibat dalam program televisyen dan juga radio serta pentas-pentas ceramah. Saya amat teruja apabila dapat bertemu dengan asatizah, da'i dan duat pada petang ini. Yang memang selalu saya tonton melalui televisyen. Contohnya forum perdana, halaqat Al-Quran, My Quran Time, tazkirah malam Jumaat dan lain-lain lagi. Termasuklah di Radio Aikim, Radio Salam Jakim dan sebagainya. Memang daripada awal lagi sebenarnya saya nak bertemu dengan tuan-tuan. Saya berbincang dengan Datuk Pengarah. Waktu mula-mula saya diamanahkan untuk memegang portfolio ini. Bersama-sama dengan Datuk Marzuq. Bincang di antara rancangan awal saya ialah untuk bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan. Saya kata kalau boleh kita tak nak bertemu secara hybrid ataupun secara maya. Saya nak pastikan supaya kita dapat bertemu secara fizikal pada hari ini. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita dapat untuk bertemu secara fizikal. Hadirin yang saya hormati sekalian, apabila saya diberi amanah sebagai menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, ketika pengumuman itu dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saya masih berada di kampung. Terkejut apabila mendapat berita ini. Saya dididik oleh almarhum Tok Guru Nik Aziz. Dididik oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Duta Khas Perdana Menteri ke Timur Tengah. Supaya jangan sama sekali kita minta jawatan. Tetapi apabila Tuan Guru berpesan, setelah kalian diberikan amanah, laksanakanlah sebaik mungkin. Kerana ia adalah merupakan satu tanggungjawab. Atas wasiat ini saya gagahkan diri saya untuk memimpin portfolio bahagian hal ehwal agama yang begitu mencabar sekali. Lebih-lebih lagi dalam keadaan kita memimpin waktu langit terbuka. Kita menjadi menteri bukan ketika televisyen hitam putih. Saya menjadi menteri ketika zaman langit terbuka. Maka ini merupakan satu cabaran kepada saya. Maka pada hari ini saya berada bersama dengan tuan-tuan untuk nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan bersama-sama ke arah untuk membina dan menyemarakkan dakwah serta penghayatan dan pendidikan Islam untuk memartabatkan Islam di tempat yang sebenar. Walaupun mungkin kita tidak boleh untuk melakukan semua, sebagaimana kaedah yang telah diletakkan oleh para ulama. La yudrak kulluh, la yutrak julluh. Kamu tidak boleh buat semua, dapat semua, jangan kamu tinggal semua. Maka kita faham, kita tahu,
dengan kekangan yang berbagai-bagai. Yang penting ialah kita beristiqamah di atas jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Fastaqim kama umirta. Naklah kamu istiqamah sebagaimana apa yang diperintahkan. Sejak daripada pengumuman PKP 1 pada 18 Mac 2020, negara kita bergelut dengan pandemik yang sudah menjangkau lebih daripada setahun. Banyak sektor yang terjejas. Dalam tempoh masyarakat berada dalam keadaan keresahan, duka cita, tekanan, kemurungan. Buktinya statistik panggilan telefon rakyat membuat aduan masalah emosi kepada Kementerian Kesihatan Malaysia. Data bunuh diri agak membimbangkan. Maka sekarang alhamdulillah, usaha demi usaha dilakukan termasuk program imunisasi COVID-19 kebangsaan sedang berjalan untuk fasa pemulihan negara. Maknanya ketika ini keutamaan saya ialah bersama-sama dengan timbalan saya dan bersama-sama dengan 14 agensi di bawah saya, di seluruh negara untuk membangunkan semula masyarakat, memperkukuhkan semula negara khususnya dalam aspek pengisian jiwa, rohani dan program-program pembangunan Islam. Mungkin saya seorang tidak mampu. Kami di JAKIM ataupun yang merupakan agensi yang lead agensi di bawah Bahagian Hayat Lawak Islam pun tak mampu. Maka sebab itu kita memerlukan sokongan dan dokongan dari kalangan kita semua untuk memastikan supaya agenda ummah dan memperkasakan, memartabatkan Islam itu akan dapat kita laksanakan bersama. Oleh itu sejak 1 September, hari pertama saya di JAKIM, kami telah meletakkan 5 inisiatif mantap sebagai landasan hala tuju agensi Islam. Inisiatif yang bersifat tindakan program oriented dan terus ke lapangan. Artinya kita tak nak supaya kita hanyalah duduk di pejabat, terutama agensi-agensi yang berkaitan dengan masyarakat B40. Tadi saya selepas daripada sesi parlimen, jawab soalan parlimen, pergi ke UTM untuk memberikan satu program untuk food truck, untuk pelajar-pelajar universiti, untuk makanan. Kita melancarkan, kita berikan hampir dekat dengan 800,000 lebih untuk diberikan kepada mereka. Sebab tu semalam, 2 hari lepas ketika saya bertemu dengan agensi semua dari pengarah Jabatan Agama Islam, saya berpesan kepada mereka juga supaya kita hari ini kena cari orang susah. Jangan biarkan orang susah cari kita. Kalau orang susah cari kita, dia datang ke pejabat kita terpaksa tinggal kerja sehari. Yang kedua, tambah menambang. Sewajibnya kita mesti cari. Data kita ada melalui masjid, surau, pengulu sebagainya. Kita kena cari. Duit zakat yang ada kepada kita, kita kena berikan. InsyaAllah. Zakat ni, sebab itu disebut sebagai an-nama wa ziyadah. Sedekah ni seperti mana dia akan bertambah.
ma naqasa min malin sadaqah. Nabi kata, sedekah dia tidak akan kurang harta kita. Oleh itu saya minta supaya agensi kita dan masjid-masjid yang kadang-kadang setengah ada duit ringgit sebagainya, inilah masa kita nak supaya tunjukkan kita adalah merupakan orang yang cakna kepada masyarakat, terutama masyarakat susah. Itulah dia sebut tentang takarul faqr an yakunal kufra. Kemiskinan ini hampir untuk menjadi kufur. Kita tengok kes waktu pandemik baru ni. Banyak dari kalangan mereka yang ada berlaku perceraian, pergaduhan, macam-macam. Sebab tu saya minta supaya selain daripada agensi di bawah saya, memang kita sudah habis untukkan hampir dekat dengan 50 juta dah. Kalau untuk agensi saja, tak masuk mawid lagi. Maka sudah tentu untuk nak pastikan supaya mereka ini ada makanan dalam hidup mereka. Oleh itu saya telah meletakkan 5 inisiatif mantap sebagai landasan. Yang pertama, inisiatif pemantapan mental, jasmani dan rohani di bawah program Prihatin Insan. JAKIM kita letakkan sebagai peneraju inisiatif ini. Yang kedua ialah pemantapan sistem pendidikan Islam di bawah program Tarbiyah yang juga diselaraskan oleh JAKIM. Yang ketiga, pemantapan institusi kekeluargaan, sosial dan komuniti Islam yang kita pakejkan di bawah program Mawaddah JAKIM juga sebagai peneraju. Yang keempat, pemantapan institusi masjid dan surau. Di bawah jenama Imarah, kita letakkan tanggungjawab kepada Jawi untuk menyelaraskan perkara ini. Yang kelimanya ialah pemantapan sosioekonomi ummah di bawah program Lestari Ummah yang sedang diterajui oleh Jawhar, Jabatan Waqaf dan Haji Umrah. Kesemua inisiatif ini melibatkan 208 aktiviti yang sedang digerakkan dalam tempoh 100 hari. Ketika saya masuk pejabat 1 hari bulan, saya hendak semua agensi tolong beri rancang dalam masa 100 hari untuk program mesti dibuat. Alhamdulillah, saya bagi masa 10 hari. Hari ke-9 agensi semua sudah siap. Semua 208 aktiviti. Saya pantau setiap minggu. Setiap minggu lepas daripada pos kabinet, macam mesyuarat kabinet hari Jumaat ni, hari Senin pagi saya akan bertemu dengan semua agensi untuk cek laksana atau tidak. Dipantau melalui desk officer kita untuk kita tengok. Setakat hari ini on track, berjalan seperti mana apa yang kita rancang. Jadi tuan-tuan yang saya hormati sekalian, yang keduanya ialah mungkin orang bertanya tentang apakah gagasan yang kerajaan ada pada hari ini soal pentadbiran Islam sebagainya. Maka kita akan meneruskan legasi yang baik yang telah dimulakan oleh orang-orang yang dahulu. Kita tambah apa yang kurang dan kita penambah baikkan lagi apa yang telah sedia ada. Oleh itu dalam tempoh ini fokus kami ialah mengimarahkan semula masjid. Masjid, seperti mana tuan-tuan tahu, kita dalam mesyuarat MKI, Majlis Kebangsaan Islam, terutamanya hari ini berkenaan dengan soal saf dalam semayang. Perbincangan itu kita turut disertai oleh KKM, oleh Majlis Keselamatan Negara. Kita mengambil pandangan mereka. Kadang-kadang hukumnya kata boleh
tetapi kesihatan kata tidak boleh. Kita meraihkan. Ataupun kadang-kadang kesihatan semua boleh, tapi kita ada lagi satu ialah pihak berkuasa agama negeri. Yang stakeholdernya yang kita kena hormat. Maka itu susun atur yang kita buat. Maka tuan-tuan yang saya kasih sekalian, insya-Allah saya juga sama-sama dengan agensi, terutamanya JAKIM dan JAWI, untuk kita nak menyiapkan, untuk kita nak melancarkan satu program solat. Bulan Rejab nanti kita akan buat program lancar, program bulan solat, bukan sembahyang bulan Rejab, bulan sembahyang lah. Lagi orang kata Pak Ustaz, tapi dengan penuh struktur lah, mana structure yang bukan saja kita lancar, kita hendak supaya nanti akan dibuat kertas proper yang baik untuk kita tengok sampai kepada peringkat pelaksanaan, peringkat pendidikan, untuk kita educate sebagainya, untuk kita nak pastikan rakyat kita ini untuk nak solat. Akhir sekali, saya sejujurnya amat menghargai jasa baik para asatizah dan sahabat-sahabat pendakwah. Kami semua amat berterima kasih kepada sumbangan tuan-tuan dan puan-puan semua. Saya dengan rendah diri ingin mohon agar para pendakwah semua apabila berceramah di forum termasuk TV, radio dan juga Facebook, agar kita semua bercakap dengan nada yang sama, selari dengan keputusan yang telah diputuskan. Artinya supaya kita bercakap dengan satu nada. Maksud satu nada ini ialah kita katakan tadi perkara-perkara yang melibatkan soal-soal yang khilafiah dan sebagainya, kita tak perlu untuk kita nak tonjolkan, kerana itu adalah akan boleh mendatangkan permasalahan kepada masyarakat. Benda tu bukan kita kata tak betul, betul, tetapi perbincangan yang kita bincang itu akan menimbulkan permasalahan kepada orang awam. Itu satu. Yang kedua, saya juga mohon agar selepas ini pihak JAKIM bekerjasama dengan pejabat mufti wilayah persekutuan untuk membantu para asatizah kita, khususnya yang hadir dalam majlis ini, untuk mohon dan mendapat tauliah mengajar di wilayah persekutuan. Saya boleh cadang wilayah persekutuannya lah. Kalau tempat-tempat lain, dicadangkan untuk wilayah persekutuan, untuk sama-sama dengan pejabat mufti, untuk supaya memudahkan untuk pemberian tauliah ni tadi. Yang ketiga, saya dengan rendah diri juga menasihat para pendakwah untuk sentiasa menjaga akhlak dan peribadi kita semua dengan penuh keinsapan. Saya bukan orang terbaik, saya juga akhlak yang tak baik, tapi kita cuba untuk membina yang baik, supaya kita ini perlu jaga diri. Tambahan lagi, kita adalah merupakan orang yang mempunyai jutaan, ratusan ribu followers di media sosial. Ini yang kita harapkan. Apa? Sebab itulah kalau kita katakan kita adalah merupakan orang yang buat satu perkara orang nampak. Ustaz-ustaz, asatizah macam tuan-tuan semua buat baik semua ni orang tak nampak. Tapi bila buat sikit saja, satu dunia orang bising. Hak yang kita buat kebaikan tu dia lupa, dia tak ingat dah. Oleh itu kita harapkan supaya semua kita dapat menjaga diri kita semua. Dan saya juga harapkan juga supaya kepada tuan-tuan semua aktifkan melalui medsos. Dakwah kita hari ini gunakanlah dengan kelebihan yang ada. Betul, Sayyidina Umar kata apa? Adibu auladakum bizamanihim. Ajar anak kamu sesuai dengan zaman mereka. Di zaman hari ini, zaman kita gunakan yang terbaik. Kita boleh gunakan Facebook, Instagram, TikTok. Yang boleh satu lagi, saya pun tak nak masuk lah, Clubhouse. Kalau tuan-tuan yang boleh masuk tu bagus juga. Clubhouse ni budak yang bincang daripada 10 malam sampai 7 pagi. Perbincangan ni cukup heavy.
cukup heavy. Dan kita tak boleh tinggal. Tak boleh tinggal benda gitu. Maknanya yang penting kalau kita tak ambil kesempatan untuk mengisi. Memanglah buruk ada. Tapi kita mesti menjadi pengisi. Kalau kita tak mengisi, kita tak boleh. Itu market-market kita yang dunia moden yang ada pada hari ini. Jadi sebab tu saya rasa ini benda-benda yang perlu untuk para da'i semua untuk mengambil perhatian berkenaan dengan secara komersial tu jalan juga, macam kita kuliah-kuliah tu buat juga. Tapi yang ini ialah saya tengok banyak lah, yang hebat-hebat saya tengok follower dia ratus ribu, berjuta pun ada di kalangan pendakwah kita. Ini satu benda yang baik. Kena gunakan kesempatan kerana market kita ialah market yang cukup baik. Saya 2 hari lepas boleh dibentang oleh dalam satu seminar yang satu bengkel yang kita panggil, yang dibuat oleh pihak JAKIM untuk mengatasi berkenaan dengan JAPAS ni, Jabatan Ajar Sesat, yang kajian yang amat menggerunkan kita. Menakutkan saya apabila baca finding kepada ni. Walaupun kajian itu ialah lebih kurang 600 lebih sahaja. Responden kita 600 lebih. Yang kita buat ialah melalui orang-orang Islam yang berada di bandar-bandar sekitar bandar besar kita. Mereka ni sudah sampai peringkat apa? Tak rasa apa nak tukar agama. Tak rasa bersalah. Berat. Kalau sampai peringkat begitu berat. Sampai boleh baca tu, ya Allah, kita insya-Allah lepas. Apa jaminan anak kita? Apa jaminan cucu kita? Dengan keadaan yang berlaku begitu. Artinya, boleh tengok benda gitu, rupanya tugas kita masih banyak. Betul lah kata Imam Syekh Hasan Al-Banna. Sebenarnya tugas kamu lebih banyak daripada waktu yang ada kepada kamu. Jadi itulah yang saya dapat sampaikan pada hari ini. InsyaAllah kita tuan-tuan semua boleh untuk kemukakan pandangan untuk menambah baik, beri kritikan-kritikan yang membina kepada majlis ini insya-Allah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.